Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izham bin Ahmad Azharuddin. Nombor kependudukan saya 030416080153 dan akun Telegram saya ialah 20212323400596. Saya daripada kelas RBTB dan hari ini saya akan membentangkan berkenaan poster bagi tugasan 2 Sosiologi dalam Pendidikan DUP 3143. Jadi seperti kita tahu, soalan dia adalah berbentuk seperti ini, iaitu menilai kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar, iaitu merujuk kepada Jurnal Kepimpinan Pendidikan 2022, Kementerian Pendidikan Malaysia telah bertekad untuk memberikan peluang pendidikan kepada semua murid. Maaf saya, tugasan 3, sembang poster. Jadi, berbalik kepada poster yang telah saya buat, kesan perubahan pendidikan semasa dan mobiliti sosial murid di sekolah. Okey, pertama sekali kita perlu tahu apa itu perubahan dalam sistem pendidikan. Perubahan dalam sistem pendidikan ini adalah baik dari segi kurikulum, metodologi pengajaran, teknologi dan struktur yang mempunyai kesan terhadap mobiliti sosial pelajar. Okey, jadi perubahan sistem pendidikan kat sini bermaksud satu perkara yang dibawa oleh Kementerian Pelajaran kepada setiap sekolah, termasuk sekolah menengah, sekolah rendah dan juga institut di bawah Kementerian Pelajaran, di mana perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya, mengutamakan pendidikan abad ke-21, melakukan TVET dan juga STEM. Itu adalah antara perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran di Malaysia dalam usaha menaikkan sistem pendidikan ke arah yang lebih positif. Okay, maksud mobiliti sosial. Mobiliti sosial ialah merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan dalam struktur sosial yang boleh dipengaruhi oleh pendidikan dalam beberapa cara, iaitu berikut adalah beberapa aspek bagaimana perubahan dalam pendidikan boleh mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Jadi mobiliti sosial ni dia berfokus kepada bagaimana murid itu berada dalam keadaan satu sosial lah. Maksudnya kalau dia daripada keluarga yang kurang berpendapatan, jadi dia punya akses kepada pendidikan tu adalah berbeza daripada murid yang daripada keluarga yang berpendapatan tinggi. Contohnya dari segi teknologi, kalau di rumah dari murid daripada keluarga yang berpendapatan tinggi boleh melihat contohnya video pengajaran melalui YouTube yang diakses menggunakan telefon, menggunakan laptop dan juga TV contohnya. Tapi berbeza pula pada murid yang tidak mempunyai akses seperti teknologi, contohnya phone, laptop dan juga televisyen di rumah, untuk mereka mengakses kandungan-kandungan pengajaran untuk mereka belajar di rumah. Jadi itu adalah mobiliti sosial yang kita faham sekarang ni. Maksudnya kat sini, kesan perubahan pendidikan semasa dan mobiliti sosial murid di sekolah. Adakah pendidikan yang dibuat, perubahan pendidikan yang dibuat oleh kerajaan mampu mengubah ataupun memberi kesan kepada mobiliti sosial murid di sekolah? Okey, kita pergi kepada isi yang pertama. Okey, isi yang pertama, akses ke pendidikan. Perubahan yang memperluas akses kepada pendidikan berkualiti boleh memperbaiki mobiliti sosial. Inisiatif ini adalah seperti pendidikan percuma, beasiswa dan program sokongan untuk pelajar dari latar belakang. Okey, dari latar belakang kurang beruntung. Okay, jadi kalau kita faham daripada ayat dia adalah dia menawarkan beberapa perkara yang boleh membantu kepada murid yang kurang berpendapatan ataupun daripada keluarga yang kurang berpendapatan untuk mereka berpeluang mengakses pendidikan yang berbagai-bagai. Jadi kalau kita tengok kat sini, pendidikan yang percuma. Jadi kerajaan telah pun memberi bantuan kepada golongan-golongan B40 dari segi bantuan kewangan, bantuan bahan-bahan pengajaran, contohnya buku, pakaian sekolah dan juga peranti, contohnya peranti siswa yang baru-baru ni dilancarkan oleh kerajaan kepada beberapa pelajar yang berpeluang untuk dapat daripada permohonan lah. Maksudnya kalau kat sini kita fokus kepada mereka yang
dah lepas sekolah menengah. Maksudnya yang masuk universiti ataupun institut-institut di Malaysia. Jadi peranti siswa yang mereka peroleh adalah tablet daripada Samsung. Jadi melalui tablet tu mereka boleh akses YouTube untuk tengok video-video pengajaran. Mereka boleh buat bahan pengajaran, contohnya gunakan Microsoft. Orang boleh Microsoft Word, Microsoft Presentation. Mereka juga boleh buat bahan pengajaran, contohnya menggunakan Canva untuk buat slide ataupun buat poster seperti apa yang saya guna sekarang ni adalah menggunakan Canva. Jadi yang kita tahu benda-benda pada perkara sistem bantuan ni adalah sangat-sangat berguna kepada akses ke pendidikan. Jadi inisiatif yang dibawa oleh kerajaan ini adalah sangat-sangat memberi kesan yang bagus kepada mobiliti sosial murid. Maksudnya walaupun mereka daripada keluarga yang kurang bernasib baik ataupun murid yang tiada ahli keluarga, contohnya yatim piatu, jadi mereka adalah antara golongan yang diberi peluang untuk mendapat peranti siswa contohnya. Sebelum ni ada juga usaha yang dijalankan oleh kerajaan, contohnya laptop Satu Malaysia dan juga macam-macam lah lagi, contohnya macam internet ataupun internet di sekolah, buku, even barang-barang keperluan sekolah. Itu adalah antara yang diberikan oleh kerajaan dalam perubahan dalam sistem pendidikan mereka. Okay. Selain itu, program sokongan. Jadi kalau program sokongan ni adalah contoh seperti macam tuition ataupun program yang motivasi dekat murid-murid yang kurang berpendapatan. Sebab seperti kita tahu, tuition ke motivasi semuanya memerlukan kita untuk membayar kos bagi menanggung pembelajaran kepada pihak pengendali motivasi, kepada penceramah, kepada tenaga pengajar. Jadi kalau program sokongan yang dibuat oleh kerajaan ini adalah percuma kepada semua yang bernasib baik untuk menyertai program-program yang disediakan oleh kerajaan ni lah. Okay. Jadi kalau ayat sendiri kata membantu menggunakan jurang pendidikan dan membolehkan lebih ramai individu mencapai potensi penuh mereka. Okay, dari segi mencapai potensi penuh, ramai di antara mereka yang tidak berpeluang mempunyai macam peranti-peranti dari segi telefon, laptop. Mereka ni adalah individu yang pandai, namun oleh kerana kurangnya akses ke pendidikan untuk melihat bahan-bahan pelajaran, untuk mengulang kaji pelajaran, mereka adalah antara yang ketinggalan. Jadi bila adanya bantuan daripada kerajaan ni, mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dengan bantuan tersebut. Jadi ini adalah antara kesan pertama yang dibuat oleh perubahan dari sistem pendidikan ke arah mobiliti sosial yang positif. Okay, yang kedua, kurikulum dan kemahiran. Pengenalan kurikulum yang lebih relevan dengan keperluan pasaran kerja termasuk pendidikan STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Literasi kewangan, kemahiran berfikir kritis yang boleh meningkatkan prospek pekerjaan pelajar dan membolehkan mereka naik ke tangga sosial ekonomi. Okay, maksudnya kat sini adalah kita menekankan silibus-silibus ataupun subjek-subjek yang mana diperlukan oleh pasaran-pasaran kerja lah, pasaran-pasaran di seluruh dunia. Jadi kita tak ada lagi mengajar subjek-subjek yang tidak diperlukan ataupun secara tradisionalnya membuang masa. Jadi kita memfokuskan lebih kepada silibus-silibus yang diperlukan. So macam sebelum ni adalah KBSM kepada KSSR. Jadi KSR tu adalah satu lonjakan yang sangat-sangat bagus, di mana antara topik-topik yang dikukuhkan dalam setiap subjek adalah lebih relevan untuk kita pergi kepada sekolah menengah. Maksudnya daripada sini adalah sekolah rendah lah, sekolah rendah ke sekolah menengah. Jadi maksudnya bila dia masuk sekolah menengah tu, dia tak adalah macam terpinga-pinga ataupun apa yang dia belajar kat sekolah rendah tu macam tak function ataupun macam tak ada guna bila dia masuk sekolah menengah. Jadi kemaskinian untuk KSSR tu adalah sangat-sangat berguna bagi mereka untuk belajar bagi peringkat sekolah menengah. Okay. Yang ketiga, teknologi dalam pendidikan.
Integrasi teknologi dalam pendidikan seperti pembelajaran dalam talian dan alat pembelajaran berasaskan AI boleh menyediakan pelajar dari latar belakang yang berbeza dengan akses sumber pendidikan yang berkualiti. Ini boleh membantu mengurangkan jurang yang di antara pelajar dari latar belakang yang berbeza dan meningkatkan peluang mereka untuk mobiliti sosial yang positif. Okey, seperti kita tahu baru-baru ni terjadinya pandemik COVID-19 yang mana mengikat pergerakan secara penuh pada setiap individu, terutamanya rakyat biasa seperti kita, untuk meneruskan sesi PDP, sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Jadi, bila berlakunya perkara tersebut, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk melakukan sesi pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. Contohnya seperti voice call ataupun Google Meet, mana-mana media yang menggunakan perjumpaan secara atas talian. Ini adalah satu gerakan yang sangat-sangat bagus di mana sebelum COVID-19 penggunaan teknologi bagi kelas secara atas talian adalah biasa digunakan bagi universiti ataupun di tempat-tempat kerja untuk mereka menggunakan meeting. Tapi perubahan drastik daripada COVID-19 ni menyebabkan kita menuju ke hadapan. Maksudnya kita ni berfokus untuk cari peluang untuk belajar juga walaupun dalam keadaan tidak mempunyai kemudahan untuk bersemuka. Jadi penggunaan teknologi dalam pendidikan ni adalah sangat-sangat bagus. Pembelajaran dalam talian lah. Okay. Walaupun tidak secara langsung, contohnya voice call tu ataupun Google Meet tu, boleh juga dibelajar melalui video. Maksudnya cikgu buat video ataupun cikgu cari bahan melalui YouTube dan cikgu share kepada murid-murid di rumah untuk belajar. Namun, seperti kita tahu, tak semua yang ada di rumah masing-masing mempunyai akses kepada internet ataupun mempunyai device ataupun mempunyai peranti telefon ataupun laptop untuk melayari video-video tersebut lah. Jadi itulah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh beberapa orang pelajar untuk mereka meneruskan sesi belajaran mereka. Memang dikatakan ada buku apa semua tu, tapi dia tak sama seperti mana kita belajar daripada seorang tenaga pengajar lah. Jadi perubahan teknologi ni adalah satu perkara yang sangat drastik dan sukar kepada beberapa orang di sekolah, namun memberi impak yang positif dalam membantu murid untuk terus ke hadapan. Maksudnya tak adalah murid tu bila dalam keadaan darurat, dalam keadaan tidak boleh bergerak di rumah, daripada rumah, walaupun dah habis COVID ni, contohnya diorang ada sakit yang tak boleh pergi ke sekolah, diorang masih boleh belajar di rumah melalui akses secara atas talian. Jadi akses secara atas talian ni bukan sahaja inisiatif yang perlu kita titik beratkan dari segi tenaga pengajar, tapi juga kepada ibu bapa. Maksudnya oleh kerana era semasa kini memaksa ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka sekurang-kurangnya mempunyai peranti tersendiri. Jadi ibu bapa perlu ambil inisiatif lah untuk melanggar internet ataupun membeli peranti-peranti yang sepatutnya untuk sesi pembelajaran mereka. Jadi itu adalah antara perkara yang perlu dititik beratkan lah oleh ibu bapa. Maksudnya tak adalah kita hanya bergantung kepada sekolah, bergantung kepada cikgu, nak cikgu hantar bahan-bahan pengajaran di rumah, nak cikgu bekalkan daripada sekolah. Jadi ibu bapa juga memainkan peranan penting terhadap pendidikan anak mereka. Okay, pembelajaran berasaskan AI. Okay, pembelajaran berasaskan AI ni adalah satu perkara yang sangat-sangat baru yang menjadi satu bualan ramai masa sekarang, di mana AI ni adalah satu bahan gantian ataupun satu sistem gantian yang dihasilkan oleh manusia sendiri untuk melakukan beberapa kerja yang biasa dilakukan oleh manusia. Contohnya, menjawab soalan dan juga memberikan pendapat mereka. Jadi antara media AI yang kita biasa dengar adalah ChatGPT, di mana ChatGPT ni kita boleh tanya apa-apa soalan, kita boleh minta dia apa-apa pendapat dan dia boleh memberikan pendapat hasil daripada sumber internet yang tersendirilah, walaupun
agak terhad dia punya sumber internet, namun hasil yang diberikan daripada AI ini adalah sangat-sangat berguna. Maksudnya kalau kita rasa bahan carian yang dicari secara manual melalui Google, melalui Yahoo, kita tak dapat nak cari dengan lebih detail, kita boleh tanya terus kepada ChatGPT. Jadi contohnya apakah ni kepada ChatGPT dan dia akan terus keluar macam mana apa yang kita nak lah. Walau bagaimanapun penggunaan pembelajaran berdasarkan AI ni perlu dipantau. Oleh kerana jawapan ataupun hasil yang diberikan tidak semestinya tepat dan tidak semestinya sahih. Maksudnya kemungkinan sumber yang diambil adalah berdasarkan daripada hasil carian yang tidak tepat dan juga kemungkinan bercanggah dengan silibus yang telah ditetapkan oleh sekolah sendirilah. Dan teknologi dalam pendidikan ini sangat-sangat membantu dalam mengubah modaliti sosial murid di sekolah. Maksudnya tidak kisah siapa pun, daripada latar belakang yang mana pun, teknologi dalam pendidikan ni adalah satu benda yang sangat-sangat perlu. Bukan lagi satu kehendak di zaman-zaman sebelum ini, malah menjadi satu keperluan oleh semua orang untuk memastikan teknologi ini boleh digunakan ke arah yang lebih baik. Okey, yang keempat, pendidikan inklusif. Perubahan ke arah pendidikan yang lebih inklusif yang mengakui dan menyokong keperluan pelajar dengan kepelbagaian latar belakang, kemampuan dan keperluan dapat membantu memastikan bahawa semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Ini termasuk pendekatan seperti pendidikan khas untuk pelajar dengan keperluan khusus, program sokongan bahasa untuk pelajar ESL dan inisiatif untuk mengurangkan diskriminasi dalam pendidikan. Okay. Pendidikan inklusif ni maksud dia adalah kita ambil semua pelajar secara keseluruhan tanpa mengira latar belakang mereka, tanpa mengira bangsa mereka, tanpa mengira agama, tanpa mengira sesiapa pun. Jadi walaupun perkara ini nampak seperti perkara biasa, macam nak kata takkanlah sebagai cikgu kita nak ada diskriminasi, takkanlah sebagai cikgu kita nak melebihkan satu-satu murid, mengurangkan satu-satu murid. Namun penekanan ini sebenarnya adalah masih kurang dilakukan oleh cikgu-cikgu di sekolah rendah maupun sekolah menengah lah. Masih ada diskriminasi, masih ada perkara-perkara seperti resis dan juga lain-lain. Jadi penekanan oleh sistem pendidikan terhadap pendidikan inklusif ni adalah satu perkara yang positif lah. Maksudnya dia memastikan cikgu-cikgu tidak ada lagi diskriminasi terhadap mana-mana murid daripada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Iban dan juga bangsa-bangsa lain untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Walaupun contohnya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan dan juga sekolah swasta, semua murid seharusnya dilayan sama rata. Jadi kat sini kita perlu memastikan semua cikgu mendapat satu kemudahan di mana tiada diskriminasi yang dilakukan terhadap mana-mana murid. Jadi seperti ayat terakhir yang dilakukan adalah mengurangkan diskriminasi dalam pendidikan. Sebab hak pendidikan ni adalah hak kemanusiaan yang harus diterima oleh semua manusia tanpa ada apa-apa halangan. Walaupun contohnya dia daripada negara asing, dia daripada keluarga, latar belakang keluarga yang tidak elok, namun seseorang itu harus mendapat pendidikan yang sepatutnya. Okey. Jadi macam yang ada dekat sini adalah pendekatan seperti pendidikan khas. Okey, pendidikan khas ni adalah kepada murid-murid yang kurang upaya ataupun murid-murid yang mempunyai fizikal ataupun mentaliti yang berbeza daripada manusia yang biasa. Contohnya murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Contohnya murid-murid yang mempunyai masalah dari segi kurang upaya, contohnya masalah penglihatan, masalah pendengaran dan juga masalah pertuturan lah. Jadi setiap masalah yang dihadapi oleh murid secara ataupun secara accident adalah diberikan satu pendekatan yang sangat-sangat eksklusif, iaitu pendidikan khas. Maksudnya kat sini, kalaulah ibu bapa sudah mengenal pasti bahawa anak-anak mereka mempunyai satu
perkara yang special, bukan seperti anak-anak biasa. Mereka seharusnya menghantar anak-anak mereka ke saluran pendidikan khas, di mana kat Malaysia ni dah ada sekolah pendidikan khas pada murid-murid special tersebut lah. Kat sini kita dah memastikan tenaga pengajar yang sudah berlatih lama di peringkat contohnya institut pengajian untuk membolehkan mereka handle pelajar-pelajar ni. Sebab kalau kita meletakkan murid-murid yang kurang upaya ni ataupun khas ni di dalam kelompok murid-murid biasa, selalunya mereka akan ketinggalan. Sebab kemungkinan diejek oleh rakan-rakan, cikgu tidak mahir untuk menjaga mereka, dan juga berlakunya diskriminasi antara satu sama lain. Sebab mereka ni adalah individu yang special, yang sepatutnya mendapat pendidikan luar ataupun pendidikan yang khas oleh tenaga pengajar yang khas. Maksudnya kat sini ialah satu perkara yang sangat-sangat penting lah. Sebab melalui dapatan saya daripada tugasan 2 sebelum ini, terdapat beberapa orang murid yang saya boleh kenal pasti sebagai murid kurang upaya ataupun murid yang sepatutnya layak masuk ke pendidikan khas, namun ibu bapa mereka tidak menghantar mereka ke sekolah pendidikan khas. Mungkin kerana tidak mampu menerima kenyataan ataupun juga tidak mempunyai sekolah pendidikan khas di kawasan-kawasan terdekat lah. Jadi walaupun sistem pendidikan kita telah berusaha untuk memperkukuhkan sistem pendidikan khas ni, namun masih ada kekurangan lah. Kemungkinan di sesuatu kawasan tu agak jauh untuk mereka hantar anak-anak mereka ke saluran pendidikan khas. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang agak serius. Seterusnya, program sokongan bahasa iaitu ESL, English as Second Language. Jadi English as Second Language ni adalah satu penekanan yang dibuat oleh sistem pendidikan untuk murid-murid tidak lagi ketinggalan jika mereka pergi meneruskan pengajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Contohnya daripada sekolah rendah, sekolah menengah ke universiti. Seperti kita tahu di universiti hampir semua silibus ataupun semua kos yang ditawarkan adalah berasaskan daripada bahasa Inggeris sendiri, kerana ia adalah lingua franca pada zaman kini. Jadi sistem pendidikan telah memastikan mereka mempunyai basic ataupun kemahiran Inggeris sebagai satu bahasa kedua selain daripada bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu sendiri. Jadi Inggeris adalah sebagai bahasa kedua yang patut kita kuasai. Walau bagaimanapun, Malaysia telah pun menjadi antara satu negara yang hampir semua warga negara mampu bertutur dalam bahasa Inggeris secara basic lah. Namun dari segi pendidikan kita perlu kukuhkan lagi, sebab penggunaan bahasa dalam pendidikan adalah lebih menyeluruh daripada penggunaan secara bertutur. Jadi dia berkait juga dengan mobility sosial. Maksudnya kat sini tidak lagi kita ketinggalan untuk tidak memilih satu-satu pendidikan tu oleh kerana kita tidak mampu bertutur dalam bahasa Inggeris, tidak mampu menulis dalam bahasa Inggeris. Jadi pendekatan secara ESL ini adalah satu perkara yang baik dalam memberi kesan yang positif terhadap mobility sosial terhadap murid-murid. Yang akhir sekali, pendidikan dan pembangunan sosial ekonomi iaitu TVET. Pendidikan yang memfokuskan pada pembangunan kemahiran sosial dan ekonomi boleh membantu pelajar memahami cara dunia berfungsi di luar pendidikan dengan lebih baik. Program yang menggalakkan keusahawanan, kepemimpinan dan kesedaran sosial dapat mempersiapkan pelajar untuk menjadi warga yang aktif dan berjaya. Contohnya, pendidikan vocational dan teknikal iaitu TVET. TVET dirancang untuk mempersiapkan murid dalam kemahiran praktikal yang diperlukan oleh industri di mana mereka meluangkan peluang ke dalam tenaga kerja dengan keahlian yang relevan. Jadi, pendidikan dan pembangunan sosial ekonomi TVET ni secara amnya adalah satu sistem pendidikan yang dilakukan bagi mereka yang ingin meneruskan sesi pembelajaran mereka ke arah kemahiran. Contohnya mereka kurang dari segi pembelajaran ataupun dari segi akademik, mereka boleh teruskan mereka punya pembelajaran pergi ke arah alam pekerjaan dalam bidang TVET.
Jadi TVET ni dia memfokuskan perkara-perkara seperti keusahawanan, kemahiran dan juga perkara-perkara berkaitan dengan kepimpinan. Jadi contoh dia adalah sekolah vocational, sekolah teknik. Jadi daripada sekolah rendah, sebelum kita menghantar mereka ke bidang TVET selain daripada sekolah menengah biasa di vocational ataupun sekolah teknik ni, daripada sekolah rendah kita dah memperkenalkan mereka lah kepada perkara-perkara seperti ni. Maksudnya kita dah ada pendedahan. Maksudnya kalau kita tahu seseorang yang murid ni dia tak boleh teruskan dalam bidang akademik biasa, kita boleh memberi pendapat kepada mereka bahawa kamu boleh masuk ke bahagian TVET, kamu boleh teruskan dalam bidang kemahiran praktikal. Kerana bidang TVET ni sangat-sangat memfokuskan kepada tenaga kerja dalam penggunaan dalam dunia ni lah secara keseluruhan lah. Contohnya dalam kilang-kilang, dalam bidang perkhidmatan dan juga bidang-bidang yang menjadi buruan ramai lah untuk bidang pekerjaan sekarang. Jadi tidak lagi lah mereka membuang masa belajar dalam bidang-bidang contohnya macam sains, matematik tanpa arah tuju yang mana mereka tahu mereka tidak mampu. Jadi ini adalah satu pendekatan ataupun perubahan yang dilakukan oleh sistem pendidikan sejak dahulu lagi. Ini adalah satu perubahan yang baik lah daripada sekolah rendah sekalipun. Jadi kalau dalam sekolah rendah, antara subjek yang menekankan pada program TVET ni adalah reka bentuk dan teknologi lah. Dalam tu mereka menekankan berkaitan dengan penjahitan, mereka menekankan berkaitan dengan lukisan atau pelakaran dan juga berkaitan dengan pengatursyaraan lah, berkaitan dengan coding. Jadi semua benda-benda tu adalah satu kemahiran yang diperlukan dalam zaman sekarang punya keperluan kerja, tenaga kerja. Jadi bila mereka memilih untuk masuk ke sekolah menengah, mereka boleh memilih kepada sekolah yang mempunyai penekanan TVET yang tinggi, di mana selepas sekolah menengah, mereka boleh pilih untuk pergi ke universiti ataupun institut yang melatih mereka dengan lebih mendalam terhadap kemahiran-kemahiran ataupun perkhidmatan tersebut. Jadi itu sahaja dari saya berkenaan dengan kesan perubahan pendidikan semasa dan memutus sekali di sekolah. Jadi ini adalah antara yang saya peroleh dan juga saya kaitkan dengan tugasan 2 berdasarkan kajian dapatan saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.